Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. Alright, we start with umur kita Al-Fatihah. Patutlah saya salah. Salah kelas. Okay. Patutnya saya masuk awal dekat kelas ni. Tak apalah, dah masuk sini. So, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20. Mana lagi yang lain ni? Kenapa sikit sangat ni? Awak dengar tak saya cakap ni? Dengar dah. Kenapa sikit ni? Mana nak jawapan tu? Jawapan yang saya kena cari ya. Start broadcasting. Okay. So saya terus nak masuk kepada tutorial. Semalam kita tak buat sampai habis pun, kita a few soalan je kan yang kita buat. Okay, so saya nak ni lah, awak yang bagi jawapan. Okay, nombor 1 saya nak, apa yang dekat sini? Nak kecil kan? Boleh tu. Okay, nombor 1 Nabil. Nombor 2 semalam saya dah terangkan kan, so tak payah buat. Nombor 3 Sofia Alina. Nombor 3A Sofia Alina. Nombor 3B Tan. Nombor 4 saya nak Atira. Nombor 4 Atira. Nombor 5 Maisara. Nombor 6 Siti Zulaika. Nombor 6A je lah Siti Zulaika. Nombor 7 Aiman. Nombor 8 Nur Nabila. Nombor 9 Amir. Nombor 10 nombor 10A 10A lah, 10B tak perlu ada saya explain. Nombor 10 Tashini. Hantar dekat Telegram. Macam ni. Okay, salah. Siapa yang dah ni terus hantar kat saya dekat Telegram. Nanti kita terus ni. So ni saya kecilkan. Saya pergi Telegram. 7. Okay. Stop sharing pula. Cepat. Apa yang tadi nombor 1? Apa nombor 1 tadi? Tak ingat dah. Cakap je, tak ingat. Saya, madam. Mana jawapan? Kejap, madam.
Open lah, tak boleh open dari mana-mana dekat ni. So Isnin depan malam saya nak buat ujian selaras. Sebab saya tak pernah buat ujian dengan awak. So nanti saya nak buat ujian lah. 1 jam je, 1 jam. 1 hingga 6. Topik 6 kecuali topik 4. Cepat, siapa yang dah siap hantar je. Tak apa, tak bicara nombor 1, kita lompat-lompat pun tak apa. Tak buat ke apa ni budak ni? Okay, nombor 8. Okay, kita pergi nombor 8 dulu. Nombor 8. Nabila Dia berada. Okay. A heater coil connected to 240 volt. Okay. Kalau dia bagi kalau dia bagi ini adalah VRMS. So kalau dia tak ada cakap apa-apa, kita anggap itu VRMS. Kecuali ada perkataan maksimum, perkataan peak, itu baru V0. So kalau apa-apa yang without and mention anything, itu adalah VRMS. Itu adalah V. Macam contohnya you tengok dekat you punya power supply kan. You tengok dia tulis 12 volt. 12 volt dekat you punya nak handphone tu power pin untuk cas handphone tu kan. Katakanlah 12 volt. Itu adalah VRMS. Itu bukan V0 tau. Itu VRMS. Maknanya root mean dia adalah 12 volt. So apa-apa yang you nampak tak ada mention apa-apa, dia tak ada cakap. Dia general. Itu adalah VRMS. And then dia beritahu ini AC line. Dan kenapa mesti AC? Sebab hanya RMS hanya wujud dekat AC je. And then dia bagi resistance 34 ohms. Okay, so they ask you to calculate power use. Nombor 8. Saya pergi baca soalan nombor lain pula dah. Nombor 8, sorry. Okay, nombor 8 dia bagi inductance L. Ini adalah simbol L inductor L. H, ingat tak lion, harimau. Lepas tu dia bagi resistor. And then dia connected in series. Dan dia bagi VRMS. Ini nampak ni. Ini dia dah beritahu dah VRMS. So ini adalah power supply punya tau. Source punya. So jangan confuse antara VRMS. Jangan confuse antara VRMS power supply, VRMSR, VRMSL. Dia berbeza. VRMS kita adalah refer kepada power supply lah. Kita refer kepada power supply. Power supply awak.
Okay, so dia bagi tahu frekuensi. So they give you frekuensi. Calculate reactance of the inductor. So kita tengok Nabila buat, dia guna XL, very good. Formula dia pakai XL sama dengan omega L. Omega dia tak bagi, tapi Nabila Gari guna mana dia, mana awak dapat 100 pi ni? Dia menggunakan sebenarnya XL sama dengan 2 pi FL. Ini kan ada dekat dalam awak punya ni. Kalau awak tengok dekat awak punya apa ni? Mana? Tak boleh eh? Tak boleh nak balik-balik eh. Ni. Kalau awak tengok dekat awak punya formula, dia ada bagi XL. Ni. XL sama dengan 2 pi FL. So terus je gunalah sama dengan 2 pi darab dengan F 50, L adalah 0.7. Yes, so jawapan dia adalah betul lah 220. So formula dia ada, tak perlu hafal sebenarnya. Formula memang ada. So jangan hafal lah. Ya. Omega L tu betul, tak ada masalah. Tapi formula tak ada kat situ omega L tu. Okey. Soalan jawapan dia adalah ohm, betul. Okey, soalan seterusnya dia tanya what is the impedance? Simbol impedance Z, betul. So Z sama dengan R squared tambah XL squared. Okey, formula kalau tengok dekat list formula awak, dekat nyawa awak, Z sebenarnya sama dengan square root R squared tambah XL tolak XC squared. Okey, tapi disebabkan dia hanyalah kes RL, sebab ada R dengan L sahaja, so XC saya adalah sama dengan 0. So that's why formula awak akan jadi Z sama dengan square root R squared tambah XL squared. Formula awak jadi yang ni lah. Okay, so Nabila masukkan nilai, terus masuk nilai 150 ini. Okay, jawapan dia betul lah 226. Okay, bagus. Okay, soalan number 3A. Kita tengok 3A. Sofia. Okay, soalan 3A. When a AC far 15 Hz, so dia bagi F, is connected to a bulb rated by 12 volt. So nampak tak? 12 volt ni dia tak ada cakap apa-apa. So ini adalah VRMS. Itu adalah VRMS lah. Kalau apa-apa yang tak mention, itu VRMS lah. And 60 watt. Ini power lah. Ni power. The bulb is lit up with the to its normal brightness. Sketch and label the current time graph for this AC. Okay. Apa yang Nabila buat? Current time graph. Current time graph for this AC. Ni bukan nak fix diagram kan? Dia nak current time graph. Betul? Current lawan current time graph. Betul? Betul ke soalan ni je nak? Macam pelik je current time graph. Mana awak dapat I tu awak cari Okay, lepas tu awak cari period. Okay. Macam mana Sofia tahu dia sign, Sofia? Enam, buat betul PIVRMS. Ini adalah power. Soalan ni bukan ni bawah ni punya kan? Okay, faham? Kenapa yang ini boleh pakai? Sebab ini adalah bulb punya, ini adalah R punya. Okay. So, apa yang Nabila buat? Dia guna power sama dengan IV. Betul. I memang I RMS. V tak boleh guna VRMS V ni mestilah guna V
RMSR. So kalau awak baca ni, 12 volt ni adalah dekat bulb to a bulb. Bulb, selalunya bulb, lampu, lamp mesti ada resistor. So that's why boleh terus gunalah 6 bahagi 12, so you akan dapat current 0.5 ampere. So when you get the current, that is the current IRMS lah. So IRMS, you want to find the I naught, you square root what IRMS equals to I naught over square root 2. So you darab, so you dapat 0.71. Okay, betul. And then they find Sophia carikan period. So F sama dengan 1 over T. So frequency is already given 50. So bahagi, so dapat 0.02. Okay, bagus, very good. Tapi Sophia, buat satu je, tak payah nak buat sampai ni, buat satu cycle je. Ya? Boleh Sophia? Okay, Dam. Okay. Alright, dah. Seterusnya nombor B. Okay, nombor B yang bawah ni kan. Okay, dia bagi tahu the voltage of 6.2 output VRMS is 100 volt at a omega 1000 rad as -1. Determine the current of this circuit. So ini adalah case RLC. RLC circuit. Okay, so dia suruh cari current in this circuit. So apa Sophia buat? Dia gunakan VRMS equals to IRMS XC. Maksudnya dia nak cari, dia gunakan VRMS dekat C. So VRMS dekat C. Mana VRMS dekat C? Tak ada VRMS dekat C, tak ada. Yang ini adalah VRMS apa? Adakah ini VRMS dekat C? Ke ini VRMS source? Sophia. Source, Madam. Itu adalah VRMS source. That's why saya cakap awak kena faham beza VRMS, VRMSC, VRMSL, VRMS satu lagi apa? R. Kena tahu beza tiga-tiga tu. Macam mana madam tahu ini adalah source? Ni baca soalan ni, source. So awak tak boleh guna formula ni. Kalau awak nak guna VRMS, so yang ini adalah VRMS sama dengan IRMS Z. Tak boleh, salah tau kalau guna yang ini. Sebab VRMSC bukan 100. 100 ni adalah hak milik VRMS. Yang power supply punya ni. Yang power supply punya ni. Ni power supply punya. Okay, so apa yang nak kena buat ni? So kita akan gunakan VRMS equals to IZ. Okay. So saya kena, saya dah nak cari I current. Okay, current ni betul. Dia sebenarnya current ni, kalau VRMS, dia IRMSZ. Kalau yang ini IRMSXC. Yang ini akan jadi IRMSXL. Ni akan jadi IRMSR. I sama. Kenapa sama? Because dia adalah series.
Ni punya. Ni caranya. Okay. Okay, yang ni memang kena faham. Kalau awak tak faham yang V ni, okay tengok saya lukis. Ini adalah AC. Ini adalah resistor. Ini adalah induktor. Ini adalah capacitor. Ini adalah kes RLC. Sebab susunan dia ini R, ini L, ini C. So that's why kita panggil dia RLC. Kalau C duduk tengah-tengah, so dipanggil RCL lah. Sebenarnya tak kisah pun, sama je. Okay. So, kita akan ada VRMS source, VRMSR, VRMSL, VRMSC. Nama dia semua VRMS, tapi yang ini adalah untuk source. Yang ini hanya baca dekat resistor, yang ini hanya baca dekat induktor, yang ini baca dekat kapasitor. Macam mana tak faham lah. Ingat tak gambar multimeter yang ada dua cucuk tu. So you letaklah dekat sini dengan sini. So dia akan baca lah volt. You letak sini dengan sini dia baca volt. You letak sini dia baca volt. So dia bukan dalam keadaan parallel. Sebab dia boleh diubah. Dia sekejap dia letak nak baca, lepas tu dia buka. Ingat tak multimeter tu, multimeter. Saya ada pernah tunjuk kat awak multimeter tu macam mana. Okay, so VRMS adalah sama dengan IRMS Z. Sebab Z ni adalah refer kepada keseluruhan. Sebab because this is source, keseluruhan. Kalau awak guna VRMSR, baru IRMSR saja. Sebab you are only take the value of VRMS on R saja. That's why kita kena refer kepada R. Kalau you nak guna VRMSL, so the IRMS become XL because dia hanya cocok dekat bahagian, nampak tak? Dia hanya dicocok dekat L saja. So that's why kena guna XL. Bukan L XL. XL is ohm. VRMSC pula sama, IRMS XC. So yang ini kena faham. Yang ini memang, kalau awak tak faham ni memang awak akan confuse. So jangan confuse between this RMS ni. Jangan confuse. So kalau kita baca balik soalan tadi, dia dah mention word source. Alamak, dia dah mention word source. When dia mention word source, ini adalah VRMS IZ. IZ. So apa yang kita nak kena buat kat sini, macam mana nak buat kat sini, kena buat kat sini lah. So ni besarkan lah. Okay. So dia akan jadi VRMS equals to IZ. Okay. So 100 sama dengan IRMS. Nak cari, okay, Z saya tak ada. So saya kena cari Z. Okay, if I look at my diagram ni yang dibagi ni, saya boleh cari Z. Sebab apa formula Z? Kalau tak tahu tengok dekat formula, ada. Kena rajin buka formula tu. Ataupun formula tu awak print, awak lekat dekat dinding. Hari-hari tengok dia. Lepas tu dah boleh koyak dah. Sebab apa? Benda tu memang awak kena familiar. Awak kena tahu kat mana awak nak cari dia. Dia nombor berapa? Dia nombor berapa? Kena familiar. Kalau masa exam baru nak cari memang tak dapat lah. Benda tu kena lekat kat dinding. Dekat meja awak study tu. Macam apa? Okay. So Z sama dengan square root R squared tambah XL tolak XC squared. Saya tak tahu lah nombor berapa, ada formula tu. So you need to find this first. So R ada 40 squared. XL tak ada, awak jangan pandai cikgu saya nak ambil nilai ni. No, this is L, this is H. Tengok unit pun dah tahu. L adalah Henry, ini milli Henry. Kapasitor ini micro. So be careful dengan unit. Jangan nak terus je nak masuk je. Nak cepat je hidup awak. Tak boleh. Kita cari satu-satu. Okay, macam mana nak cari satu-satu? L, saya ingat dia lupa. Dia selari dia. 2 pi FL. 1 over 2 pi FC square. Okay, so 40 tambah 2 pi. My frequency is given 50. My L is 50 times 10 negative 3. No, dah ada. So, lepas tu minus dengan 1 over 2 pi
50. So C saya adalah 50 jugalah. 50 tapi dia micro negative 6. Square. Lepas tu square root lupa pula. Okay. So ini yang saya kena buat lah. Okay, so macam mana saya nak buat ni? So saya kena, saya punya ni saya tak bawa keluar calculator ni. Mana calculator ni? Okay, so kita kena buat yang ni. Mana square root? Ada calculator. Ni 40 square. 40 square tambah 2 pi darab 50 darab 50 negatif 3. Tolak. Saya rasa tak boleh macam ni. Kena macam ni, kena macam ni. Okey, buka bracket lagi. 1 over 2 pi times 50 times 50 power of negative 6. Okey. Lepas tu naik atas balik. Tutup bracket 2 kali. Okay, and then square. So, sekarang saya tak ada pula. Okay, mesti ada benda yang ni. Dia punya square root ni kenapa tak? Ni. Ada satu lagi ke? Satu lagi kot. Tak ada juga. Delete dulu lah ni. Okay. 40 square ini betul. Ni kurungan betul. Ni kurungan banyak sangat ni. Ni kurungan disertakan dulu. Lepas tu dia square kan semua. Okay. Okay, square root answer. Apa jawapan saya tadi ni? Okay. Kenapa dia? Aduh, pening aku kereta ni. Buatlah satu-satu. Betul ni kereta. Dia tak ada dekat apa? Store dia tak ada. Kita nak kawan. Darab 50 kuasa negatif 6. Okay, so square 40 square tambah answer. Square root answer. So jawapan U adalah apa jawapan saya dalam macam ni? Detail. Kenapa dia nak bagi jawapan? Fraction. Oh ni 7.9. 7.92. 7.90. So saya dapat 7.90. 7.90. Betul tak dapat 7.90 ni? Ke salah ni? Betul tak? Kau tak kira ni lah. So, kalau macam tu dia akan jadi VRMS equals to IRMS Z. So 100 IRMS nak cari 7.90. So 100 bahagi answer. So jawapan dia adalah 1.60 ampere. Betul tak jawapan dia ni? Nombor berapa tadi? Nombor 3 kan? 2 jawapan dia. Nombor 3B1. 2 jawapan dia.
Salah ni. Salah kira ke apa ni? L betul. Ni betul. Negative 6. 40. Dia ambil kat kereta saya pula dah. Saya baru nak gunakan kereta tu. Berapa awak dapat ni? Betul tak ni? Anak saya pergi ambil dah kat kereta saya dah. 1 bahagi 2 pi darab 50. Darab 50 kuasa negatif 6. Sebut negatif 6. Okay, so saya dapat ni. So 2 pi darab 50 darab 50 kuasa negatif 3. Tolak answer. Square. So 40 square tambah answer. Square root answer. So dapat ni 6 point. Salah ni. 6.2 62 lah, 0.45. So this one I get 62.45 ohm. So and then 100 divided by answer. So I get 1.6. Kenapa dapat 2 ni? Madam, yang frekuensi tu dia beza tak? Beza kan? Sama je. Frekuensi untuk semua sama. Sebab 3B tu dia ada bagi angular velocity yang lain. Dia bagi 100. I tak nampak 100. Okey. Salah ni, salah. I pergi tengok atas punya. Patutlah tak dapat. Di soalan dia bukan sama dengan atas tadi. Okey. Alright. Soalan ni, jangan tengok atas ni. Ni. Okey. Z sama dengan square root R squared tambah XL minus XC squared. Okay, so R is given 40, but I don't have XL. But then I know formula F2L minus 1 over 2 pi FC. But they don't give you the F because they only give you VRMS and also omega. So I have to change this into omega. Ni saya kena change kepada omega lah. So my new equation become 40 square omega L minus 1 over omega C squared square root. So I have to use this lah. So 40 squared plus my omega is 1,000. The L, the inductance is 15 times 10 negative 3. Dia pula ni. 3 minus 1 over 1,000. 50 times 10 negative 6. Okay, yang ini kena square, ini square root. Okay, ni baru betul sebab dia omega dia dah lain, bukan 50 tu soalan lain. Okay, so 40 squared plus kena buka bracket 2 kali 1000 times 40 power 50 times 10 power of negative 3. So this is settle 1. So per 1 over 1000 times 50 power of negative 50 power of negative 6. Then saya kena bukakan bracket kat atas ni, tutup 2 kali and then square. So I will get this 2. So my Z is 2.666 lah. 66 times 10 power of 6 ohm. Sebab Z adalah sejenis resistor. Okay, so kita akan guna formula V RMS equals to I RMS Z. So 100 equals to I RMS. Z is 2.66 times 10 power of 6 lah. So 100 divided by answer. So, dapat lain juga lah ni. Salah kira ni. Aduh, kalkulator ni mementingkan. Kalkulator saya dah anak saya dah pergi ambil dah. Kalkulator ni dia mungkin sebab dia punya ni 1000 darab 50 kuasa negatif 6. So saya tak square. 1000 times 50 power of negative 3 minus answer. So saya square. So 40 squared plus answer square root answer. Tekan banyak kali, salah saya tekan banyak kali ni. Yep.
1 divided by 1000 times 50 power of negative 6. Okay, so then this one 1000 times 50 power of negative 3 minus answer. Answer in bracket. Okay. Then 40 squared you plus with this. Then you square root the answer. Baru dapat ni. So 100 divided by answer. Tapi dia punya 2. Apa lagi kan? Punya 2 je kan? Tuan dia cantik sangat 2. Mesti dapat 2 pun something. Apa lagi yang salah ni? Dengan bulat lah gaya kita ni. Betul tak saya masukkan C dengan F ni betul tak? Betul, C betul. Negatif 6. F betul. L 40 betul. Bukan 400, 40. Apa yang salah ni? Betul, madam. Saya kira guna kalkulator saya dapat. Dapat apa? Jawapan sama? Saya dapat juga, madam. Yang Z tu jadi 50. Yang Z yang tu, saya dapat 50. 50. Ini kena mesti nak square. Okay. So, yang ini 1000 times 50 power of negative 3 minus answer. So, squared. This one saya tak squared. Barulah 40 squared plus answer. Square root answer. Saya tak squared. Tak sukalah kalkulator ni. Gunalah kalkulator awak tu sebab dekat untuk iPad dia tak ada ni. So 50 ohm betul. Saya tak squared sebab bila yang ni answer saya terus tolak. So salah. That's why saya lagi suka awak guna kalkulator sekali jalan. Kalkulator ni pula dia tak syok lah guna kalkulator ni. Dia tak nampak sangat. Okay, so yang ini 50. Okay, so dapatlah 2. Okay. Soalan number B, they ask you to find power supply by the source. So power supply meaning they ask you to find P lah. P equals to I RMS. Ini average lah sebenarnya. Kalau nak V tak boleh guna V RMS. Kalau nak guna V mesti guna V RMS R. Ataupun nak guna V RMS boleh tapi mesti ada cos V. Banyak kerja lah. Okay, so kalau saya dah ada power nak cari. Power ada, I ada 2. So V kita guna VR lah. So VR sama dengan IR lah. So IR balik. So 2 R tadi 40. So dapat apa ni? 80, 160 lah. Tak payah nak cakap kalkulator kan. 160 watt. So yang ini kena be careful ya. Yang alamak pergi conteng pula. Yang ini kena be careful. Power, ingat ya, power hanya berlaku dekat resistor. Sebab power ni adalah resistor dissipated, yang hilang lah power yang diambil tu adalah digunakan dekat resistor tu. So untuk power formula dia banyak. Sebab ramai yang akan dia buat P sama dengan IV. Dia terus ambil VRMS 100, salah. Kalau untuk chapter ni P average awak mesti guna RMS, tapi V ni betul RMS tapi R punya. Mesti R punya. Ataupun kalau awak nak guna VRMS tapi kena ada cos V. Sebab kalau awak tengok dekat nota awak pun memang ada dia dah tulis kat sini. Ni. Kalau awak nak guna power mesti ada VRMS mesti guna cos V. So that's why selalunya memang kita terus guna I RMS squared R. Ini. Paling banyak kita akan guna I RMS squared R. Okay, dah habis yang itu. Number 3. Show the power delivered to the resistance is equal to power delivered by
supply by the source. Dia tanya show that the power delivered by the resistor is equal with the power supply by the source. Sama lah tadi awak tulis. Power nombor 3. Power yang awak dapat tadi supply adalah ni. Okay, power delivered by the resistor. Maknanya power kat resistor lah sama dengan I squared R. Okay. So dapatlah 2 darab 2 squared darab 40. So dapat balik 160 watt. So that's why you akan dapat jawapan yang sama. Okay, habis dah ni. Masuk balik ni. So ni salah Ni salah. Okay, salah ni saya tak bagilah. Itu saya pergi ni. Ini salah. Okay, nombor 1. Siapa nombor 1 ni? Kita pergi nombor 1. Lompat-lompat ni. Okay. Okay, kita tengok soalan nombor 1. Okay. Figure 6.1 show a variation of current of time sinusoidal AC. Determine the RMS value of current. So they ask you to determine the current punya value lah. Okay, so kalau kita tengok apa yang kawan buat, dia dah ada I0 iaitu 5. Bagus. Dia guna formula IRMS equals to I0 over square root 2. Betul. So dia dapatlah ini. Okay, betul. Okay. Soalan seterusnya. Number B. Okay, number B. Dia suruh cari supply frequency. So dia suruh cari F. So kawan awak dah ada period iaitu 40 millisecond. So dia tukar jadi inilah. Then dia divide. So dapatlah 25 Hz. Okay, very good. Soalan number C, dia ask you to find phase. Okay, phase betul simbol dia ini iaitu omega T. So omega adalah 2 pi F. So 2 pi F is also you already find T. Dia beritahu time yang dia nak adalah waktu 15 milli. Milli ni adalah power of negative 3 bukan meter tau sebab dia duduk rapat. So betul lah darab ni. So jawapan dia 2.36 radian. Okay, betul unit dia adalah radian sebab dia adalah phase. Okay, ni betul. Bagus. Okay, number D. Number D kat bawah tak nampak pula lah. Okay, number D. Dia suruh express the graph punya equation lah. So very good kawan, you guna I equals to I0 sin omega T. Betul sebab ini graph I against T. So dia masuk ke I0 phi, very good sin. Very good, kenapa graph dia bentuk sin. So omega is 15 pi. Sebab dia okay, sebab omega sama dengan 2 pi F. So sama dengan 2 pi darab 15. So darab dapat 25, sorry. So dapatlah 15 pi. Okay, betul T. Where I in ampere and T in millisecond. Okay, boleh? Sebab T dalam millisecond. Okay, bagus. Okay, soalan nombor 2 dah. Nombor 3 dah. Nombor 4. 4. Okay, nombor 4. Okay, nombor 4. Atira. Okay. Soalan ni adalah kes pasal RLC. Ini adalah RLC punya circuit. Okay, dia bagi root, dia show the root mean square of voltage. Ini VRMS, VRMSR, VRMSL, VRMSC. So itu semua adalah VRMS Okay, by using phasor diagram, find the supply voltage and the phase angle between the supply voltage and current in the circuit. Okay, so you kena lukis phasor diagram. Okay, kita tengok macam mana Atira lukis phasor diagram. Kena ada arrow Atira ni, kena ada arrow. Okay. Yang ini VL dekat atas. Tak ada macam ni. VL kat atas, VC kat bawah. Ni VR besar. And then ada satu lagi I, current. I ini adalah refer kepada I RMS. So that's why dia lagi besar sikit lah. So I RMS. And then kena ada omega sebab dia adalah phasor. Phasor memang dia punya definition wajib ada di omega. Dia adalah anti-clockwise. Kalau baca nota tu dah ada tulis. Phasor is the anti-clock diagram with a anti-clockwise angular velocity. Okay, ini phi betul.
Okay, so macam mana dia calculate? Dia guna formula VRMS equals to VR. Okay, VL tolak VC, VL tolak VC, betul. Ini masukkan nilai sahaja, dah ada, so dapat jawapan. Betul. Seterusnya dia suruh cari phase angle. Sekejap. Phase angle, so kawan awak guna yang ini. Tangent. Okay, bagus. Memang guna formula ni. So, tolak je lah VL, VC dah ada. So, dapatlah 54 degree Celsius. Tolak dalam bracket. Disebabkan you dapat positif, kena tulislah above positive X axis. Okay, number B. Calculate the value of current in the circuit if the resistance is 68 ohm. So, they ask you to calculate I. Okay. Tak kisah sebenarnya awak nak cari I dekat mana. Sebab apa? I yang lalu dekat R, I yang lalu dekat L, I yang lalu dekat C adalah sama. Kenapa sama? Dia series. Kan series kan sama je. Okay, so kawan awak guna formula VRMSR. Bagus tulisan macam ni. Macam ni dia maksudnya dia faham apa yang dia buat. Dia tulis VRMSR. Maksudnya dia tahu, dia ambil dekat R sahaja. So dia akan ambil R. So that's why itu yang cara saya boleh nampak dia faham ke tak faham. Kalau dia hanya tulis VRMS, lepas tu tiba-tiba dia ambil ni, sebenarnya dia tak faham benda dia buat. Dia tahu, okay, kalau dia nak guna R, mesti ambil RMS dekat R. Okay, 141, I tak ada, R ada 68, yes. So you akan dapat 2.07. Dan ini adalah I yang lalu dekat semua. Sebab dia adalah constant, series. Okay. Soalan number C, calculate inductance and capacitance. Dia cakap suruh calculate inductance dan kapasitan. Adalah simbol L dan simbol C. Mana kamu buat? Ni. Simbol inductance, simbol kapasitan. Bagus. Kalau XL itu bukan itu bukan inductance ya, itu adalah reactant. Ada perkataan reactant baru dia XL. Okey, so kawan awak guna formula XL sama dengan 2πfL. Betul. Okey. Frekuensi ada ke dia bagi frekuensi? Ada 50. So ada. L tak ada. So L nak cari. Tapi kawan awak tak ada XL. So dia cari XL dulu. Macam mana dia cari XL? Dia guna formula ni. Baguslah ni. Siapa ni? Atira dia guna nampak ni VRMSL. Dia nak guna untuk L. So dia akan pakai XL. So I RMS dia ambil je yang tadi. Sebab apa? I sama constant. VRMS ada ni 327. 327, so dia dapat XL. So XL yang dia dapat ni, dia masuklah kat dalam ni. Dia masuk dekat dalam ni. So dia dapat jawapannya 0.503 Henry. Betul. Okey, yang seterusnya dia suruh cari kapasitan. Sama juga, dia guna formula XC sama dengan 2πfC ni. Kawan awak guna formula ni. Okey, betul. Tapi dia tak ada XC. So dia guna formula ni. VRMSC XC. I ni ambil I tadi. I yang awak cari tadi. Sebab I sama. So VRMS ada 133. So dapatlah XC. So substitute dalam ni. So kawan awak dapatlah jawapan dia adalah 4.95. 4.95 dah 10 negatif 5 F. Alright. Betul? Okay, soalan number D. They ask you to calculate resonance. Okay, resonance. Resonance, formula dia adalah ni. Okay, ini tak ada. Ini tak ada dekat nyawa Tak ada dekat nyawa. So ini kena hafal atau ingat. Kalau saya tak hafal pun yang tu saya akan ingat. Kalau nampak je resonance, XL akan sama dengan XC. XL akan sama dengan XC. So 2πfL 1/2πfC. F ada tak? Ada. Frekuensi tadi dia bagi 50. L tak ada. Saya nak cari F, sorry. Saya mana boleh ambil F tadi. Okey, L. L ada tak? Ada. C ada tak yang awak dapat tadi tu? Ni. Yang awak dapat tadi tu. So awak dapatlah F. Okey, kalau awak dia terus guna formula ni, baguslah ni. Kalau hafal. Okey. Square root. L dah ada. C pun dah ada. So dapatlah jawapan 31.9 Hz. Kalau nak guna yang cara ni pun boleh. 2πfL berapa tadi? 0.503
1/2 pi RC. Berapa C tadi? Mak. Nak kata balik. C tadi adalah 4 point. 4.95 darab 10 kuasa negatif 3. So, saya besarkan ni. Okey. Baru ni. Okey. So, saya akan buat macam ni. 2 pi fx lah kan? X. X. Darab 0.503 equal 1/2 pi darab X darab 4.9 kuasa negatif 3. Seesaw. Jawapan dia mesti dalam pelik-pelik. Baik. Oh, saya tak tekan sambungan. False. Ni tak ada ni kot. Darab. Okey. Seesaw. Kenapa false pula? Tak tahulah kereta ni apa masalah dia dah. Patut dapat ni. Baik. Tahulah, pening lah saya dah berkalkulator ni pun dah bengong dah kot dia. 1 bahagi, kalau saya guna cara biasa, 1 bahagi 4 pi squared darab 4.9 darab 10 negatif 3 darab 0.503. So jawapan saya akan dapat apa tak dapat jawab? 10.227. Betul ke? Kawan awak dapat apa? 31. Saya tak tahu ni kalkulator ni macam mana ni, kenapa ni? Apa yang berlaku kat kalkulator ni? Sekejap. Ni bawa pergi sini, betul? Saya tak square root. 1 bahagi 4 pi squared darab 4.9 kuasa negatif 3 darab 0.503. Okey, dapat ni. Lepas tu square root sebab dia square. So, jawapan dia adalah sama juga ni. Dia mesti ada benda yang saya rasa ada setting kat sini ni. Baik. Apa masalah kekejap? Saya tak tengok balik apa yang telah berlaku. Mesti ada tertekan ni. Apa masalah settingnya? Semua dapat lain macam jawapan. Tak berhati ya. 1 bahagi 4 pi squared. Okey. Darab 4.9 kuasa negatif 3 darab 0.503. Okey, and then square root answer. Jawapan ni dekat mana? Kenapa jawapan dia semua pelik-pelik? Madam dia 4.95 10 negatif 5. Oh, 4.95. 4.9. Negatif 5 madam, bukan negatif 3. Oh, negatif 4.95 negatif. Mana? Ni 4.95 negatif 5. Ya madam. Pendek sangat sebab patutnya dia mesti dapat je. Darab 4.95 kuasa negatif 5 darab 0.503. Jawapan ni berapa?
31. Saya rasa ada something lah dekat kalkulator ni saya. Dia ke? Mana ada? Tak ada kaitan ni. Kalau tekan kalkulator. Pelik lah kalkulator ni. Muat apa saya pakai ni? Saya tengok balik lah kalkulator ni, saya rasa ada masalah ni. Okay, dah. So, habis masa dah pukul 12. Okay. So, saya stop sampai nombor 4. Esok Jumaat kan? Esok bolehlah kita habiskan ni. 5, 6, 7. A few lah. Tadi 8 dah settle kan? So, tinggal 9, 10 dengan ni. Tapi kawan-kawan pun dah bagi jawapan. Nanti kita ni, lepas tu kita buat sikit pasti. Dah boleh start lah buat pasti nanti chapter 6. Alright. So, saya stop dengan tasbih kifarah surah Wal-As. Okay, bye. Sudah. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.